Kok rasa nak faham lagi mudah Ustaz? Ayah-ayah ibu-ibu ada anak di rumah, antara anak lelaki anak perempuan, yang mana kita tengok dua-dua bekerja lah, anggap dua-dua bekerja. Antara anak lelaki anak perempuan, yang mana kita tengok kehidupan dia senang? Nak bagi faham hadis yang saya bahas Ustaz ni. Majoriti boleh kita sebut anak perempuan hidup senang. Antara punca dia Ustaz, dia setiap bulan bagi duit pada mak. Tak boleh. Tu contoh mudah lah kita bagi. Sebab dia setiap bulan bagi duit pada mak Ustaz. Hak laki tu Ustaz bagi tak? Ruih Ustaz Kalau ikut logik akal manusia sekalian, sepatutnya anak lelaki tu duit dia cukup. Sepatutnya lah. Pasal dia tak bagi ke siapa, dia perhabis hebat dia. Sepatutnya anak perempuan lah tak cukup sebab duk bagi pada orang. Tapi oleh kerana anak perempuan tersebut taat perintah Allah Ustaz, kena hormat mak bapak, buat baik pada mak bapak, dia bagi pada mak dan ayah dia, Allah berkati rezeki yang dia dapat. Akhirnya apa jadi Ustaz? Dia, bahasa mudah dia, hidup dia senang. Tak betul? Anak lelaki yang tak ikut perintah Tuhan, Tuhan bagi bala pada dia. Tengah bulan tak cukup. Mai tengah bulan minta duit kat mak, berminyak untuk. Understand? Faham ke saya duk cerita ni Ustaz? Faham no? Belah sana faham. Terima kasih banyak. Sungguh ni yang disebut sebagai bala. Sebab apa Ustaz? Orang baik tapi buat benda yang tidak baik, benda jahat, benda salah dan sebagainya, Allah kifaratkan dia dengan ujian-ujian tersebut nak padam dosa dia. Dua. Yang ketiga, ujian yang dinamakan bala. Yang ni, ujian ni turun pada orang jahat disebabkan kejahatannya. Yang inilah yang kita tengok dalam Al-Quran banyak diceritakan Ustaz. Apa tujuan Tuhan seksa dia Ustaz? Tujuan dia supaya di dunia mereka kena hukuman, di akhirat kelak pun akan kena hukuman. Yang inilah yang boleh tengok yang seperti mana disebutkan oleh Fadil Ustaz Tirmizi sebentar tadi, cerita Fir'aun, cerita kaum Nabi Syuaib, cerita kaum Ad, cerita kaum Samud. Itu disebut apa Ustaz? Itu disebut bala. Dalam dunia kena dah, akhirat kelak akan kena lagi. Sebab itu saya minta mudah-mudahan ayah-ayah ibu-ibu yang ada di sini pada malam ini sama-sama ambil pengajaran sekalian. Mudah-mudahan apa yang menimpa kita hari ini, mudah-mudahan dia menjadi satu ibtilak ataupun kafarah pada kita. Janganlah dia menjadi satu bala kepada kita. Jadi mudah-mudahan ayah-ayah ibu-ibu yang ada di sini sama-sama kita perbetul. Siapa yang ada buat kesilapan, siapa yang ada buat kesalahan, buat benda yang tak betul, perbetul sama-sama. Orang lain buat kemungkaran, kita perbetulkan mereka setakat mana yang kita termampu. Dan yang ketiga, jangan menyokong sebarang kemungkaran. Boleh faham bahasa tu Ustaz? Boleh kan? InsyaAllah mudah-mudahan sama-sama ambil pengajaran. Cuaca pun nampak lagi kuih gelap dah, nak kena berhenti dah nampak gaya. Wallahu'alam. Terima kasih diucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz. Minta syaba'ah no. Kita ada satu pusingan lagi ni, boleh ke tak tau? Sengap lah tu. Boleh tak? Ya, boleh ke lah. Tak apa, tidur pun dia kira duduk dalam majlis ilmu. Tapi jangan duduk tidur. Kalau Ustaz Tirmizi dengan Ustaz Fawaz dia ulas tidur lagi tak faham juga. Tak tahulah. Allah. Baik, jadi kita bersyukur kepada Allah. Secara ringkasnya, kerana Allah bagi ujian kepada kita di atas dunia ni, mudah-mudahan sebagai jalan kafarah nak menghapuskan dosa bagi kita. Semua maklum cerita pasal malaikat Harut dan Marut, yang mana dikurniakan nafsu bagi mereka, dilempak duduk atas bumi nak tengok pasal mereka kata manusia ni jahat, suka ikut nafsu, maka Allah uji malaikat Harut dan Marut. Sampai dia secara ringkasnya banyak melakukan kesalahan kepada Allah. Maka di akhir penceritaan Allah tanya dia sama ada dia nak apa balasan di atas muka bumi ataupun balasan di akhirat. Maka dia nak dihukum oleh Allah ketika berada di atas dunia lagi. Kerana dia tahu balasan di akhirat berpanjangan, seperti mana yang kita maklum, sehari di hari akhirat berupa 1000 tahun di dunia. Allah, ada saya tengok tu dalam WhatsApp, siapa dia tak tahu hantar. 1 jam akhirat, kalau tak silap lah, 1 jam akhirat lebih kurang 63 ke 65 tahun dunia. 1 jam di akhirat ni berapa? Ada ulama ulah pula orang yang paling pendek duduk dalam neraka 5,000 tahun. Ni macam-macam lah. 5,000 tahun akhirat paling pendek duduk dalam neraka. Berapa juta jam. Allah, tak mampu kita nak tanggung. Maka kita, salah satu jalan kita bersyukur kerana Allah bagi ujian hari ni, kerana
nak menghapuskan di atas dosa-dosa yang telah kita lakukan. Baik, bagi pusingan terakhir kita ingin Ustaz Tarmizi menghuraikan sedikit peranan umat Islam dewasa ini tentang ataupun bagaimana ingin menangani masalah umat yang kita nampak kian bermasalah sosialnya, kemungkaran, kesesatannya. Bagaimanakah peranan kita di dalam masyarakat, dan sekaligus minta Ustaz buat kesimpulan, dipersilakan Al-Fadhil Ustaz. Baik, terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Fazlul Naim. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Tadi saya nak main tadi, saya tengok pokok pisang banyak. Maka tuan-tuan, dengan pisang ni kira tak jauh lah kan. Pisang ni Allah Ta'ala bagi jadi, ada yang halus, ada yang besar, ada yang manis, ada yang masam. Allah Ta'ala bagi jadi, kalau kata habuan nak buat pisang goreng, dia tak boleh pakai pisang abu. Pisang abu dia kena buat gulai. Pasal apa? Yang pisang ni Allah Ta'ala bagi nama satu pisang, tapi kita tadi kita tengok pisang pun berjenis. Daripada yang masam kepada yang manis-manis, dia ada rasa macam-macam nak kelak sikit. Pasal apa ya Allah Ta'ala buat lagu tu? Inilah yang nak digambarkan bahawasanya manusia di atas dunia ini terbahagi kepada beberapa. Antaranya dalam tafsir Al-Baghawi disebutkan bahawasanya perbezaan di antara An-Nas dengan insan. Dalam Quran ni dua-dua surah ni ada, satu surah Al-Insan, satu surah An-Nas. Pasal merujuk kepada soalan Al-Fadhil Ustaz kita tadi, dia tanya macam mana, bagaimana, apa benda cara yang kita nak buat dalam kehidupan kita tadi. Maka kena tengok dulu kita duduk dalam kategori insan ataupun kita duduk dalam kategori An-Nas tadi ni. Tapi dua-dua ni manusia belaka. Tuan-tuan buka dalam terjemahan Al-Quran, An-Nas terjemah kepada manusia, insan terjemah kepada manusia. Dua-dua manusia belaka. Tapi manusia ni pun ada yang taat, ada yang dia buat maksiat kepada Allah. Ada yang dia fasik, ada yang dia munafik. Ada yang dia beriman sedikit, ada yang dia beriman banyak. Macam-macam jenis kategori manusia. Tetapi hakikat dia, nama dia manusia. Macam pisang tadilah, bukan boleh semua guna habuan nak buat gulai. Dan bukan boleh semua guna untuk nak buat cucuk. Nak buat cucuk kodok, kena pilih pisang. Tak boleh duk pilih. So kata pisang, ambil pisang kaki buat cucuk kodok, mana nak jadi. Sebab tu kita pada hari ni bila sebut kata buah pun Allah Ta'ala bagi jadi berlainan, apatah lagi manusia perbandingannya lebih besar daripada buah tu tadi. Sebab tu kalau kata kita tengok pada hari ni insan disebutkan bahawasanya manusia yang diberikan akal lalu digunakan akal tadi untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu insan. Dia tengok setiap perkara, dia nilai dengan mata dia, dia nilai dengan pemikiran dia. Disebutkan sebagai pandangan asrar, pandangan di sebalik daripada pandangan. Macam tadi Al-Fadhil Ustaz Fawaz sebut tentang keadaan ibtila, bala, kafarah. Tiga benda ni tadi. Kita nak nilai sama ada dia berada dalam kategori ibtila ataupun kafarah ataupun bala tadi, bagaimana dengan neraca apa yang kita nak nilai, maka perlu dinilai berdasarkan kepada tiga perkara yang Allah Ta'ala letak dalam diri manusia. Yang pertama Allah Ta'ala letakkan ruh, yang kedua Allah Ta'ala letakkan hati dan juga pemikiran, dan Allah Ta'ala letakkan nafsu dalam diri kita. Akal dan pemikiran inilah yang membanding beza kita dengan kambing tadi, dengan binatang-binatang tadi. Bila sebut kata kita gunakan akal kita tadi ke jalan kebenaran, kepada jalan yang diredai oleh Allah, maka martabat kita boleh naik lebih tinggi daripada malaikat. Sebab iman para malaikat dia statik, iman kita ada kala naik, ada kala turun. Tapi iman para nabi, iman para rasul senantiasa naik menjulang tinggi.
Tapi kalau kata kita gunakan akal kita tadi untuk ikut nafsu yang Allah Ta'ala letakkan sebagai yang ketiga, maka itulah kita boleh jatuh lebih rendah dan lebih hina daripada binatang. Yang inilah yang Allah Ta'ala kata, ulaika kal an'ami balhum adal. Awal-awal ayat lagi Allah Ta'ala kata, walaqad dhara'na li jahannama kathiran minal jinni wal ins. Ada orang yang ditanya, ustaz, pasal apa sebut jin dulu baru sebut manusia? Itu kaedah dalam Al-Quran. Kalau kata satu kumpulan lebih dulu disebut daripada satu kumpulan, makna kumpulan yang pertama itu ada mudarat ataupun ada manfaat yang kita kena tengok. Macam mana kumpulan jin dan manusia? Sebab apa? Sebab jin lagi ramai daripada manusia. Bilangan jin dia hidup lebih panjang umur berbanding dengan umur umat manusia. Maka dua-dua kumpulan ni tadi akan disumbat masuk ke dalam neraka. Sebab apa? Sebab diberi hati tak mau nak faham, beri telinga tak mau nak dengar, beri mata tak mau nak tengok. Inilah kumpulan ulaika kal an'ami balhum adal. Inilah kumpulan manusia, bukan kumpulan insan. Manusia ni hang bawa lah bala apa sekalipun, hang bawa lah apa jenis musibah sekalipun, mereka tak akan pernah sedar dan mereka tak akan pernah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia ni kalau kata dia jadi nas tadi, maka dia sama dengan mata gelama masam dan tambang kiat. Itu bisa tahu gelama masam tambang kiat. Orang sini tahu tak? Gelama masam tahu tak? Sini panggil apa? Tak sedok perasan lah duk rantau panjang, takkan tak tahu kot. Kan? Gelama masam, tambang kiat, ikan masin lah. Orang Kuala Lumpur panggil ikan masin, ikan kering, yang tu lah. Bubuh tengok gelama masam tang depan televisyen, pasang cerita tsunami. Tanya balik kat dia boleh buat apa? Dia tak ada boleh buat apa, dia tak ada boleh tengok cokoh lagu tu, dia bukan boleh ambil ibrah apa-apa pun. Tapi kalau kata manusia yang diberikan akal, lalu digunakan akal tadi, insan tadi ni, dia tengok dan dia akan berfikir, oh inilah kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Macam hari ni, macam tadi ustaz kita sebut tentang apa? MH370. Tak jumpa-jumpa lagi sampai hari ni, hari ke berapa puluh dah. Sebulan lebih tak jumpa-jumpa pakai neraca akal manusia kita biasa ni. Kita tak boleh terima, takkan sampai tak nampak apa kot. Sebab tu kalau kata kita lihat pada hari ni bila sebut kata Allah Ta'ala berikan ujian yang sebegini besar tadi, macam mana tadi kes panas, kemudiannya Allah Ta'ala bagi banjir, sampai ada negeri yang kena buat catuan disebab dengan kemarau. Semua benda ni adalah apa tadi? Disebutkan sebagai kafarah. Siapa yang boleh menilai dengan neraca kafarah ataupun sama ada masuk dalam kategori bala? Orang yang dikategorikan sebagai insan tadi. Sebab itulah kita tengok pada hari ini 3 perkara yang mesti kena ada dalam diri kita untuk mencegah daripada juzuk kemungkaran itu tadi. Yang penting sekali kena ada adalah nilai ubudiyah bagi seluruh umat manusia. Masing-masing kalau kata kita jaga nilai ubudiyah, nilai perhambaan diri kepada Allah, maka tak akan ada nilai unsur kemungkaran. Sebab dalam ibadah kita tu Allah Ta'ala ajak macam-macam disiplin. Tuan-tuan, saya dah sebut beberapa kali dah. Kita tengok dalam ibadah haji contoh dia. Allah Ta'ala kata apa dia? Kita pi dalam kursus haji, ustaz-ustaz kata, tuan-tuan jangan dok pi potong jangan dok pi patah pokok kayu suka-suka. Kerja tu jadi haram dalam sepanjang kerja buat ibadat haji lagi mana tak selesai. Apa kena mengena patah pokok kayu dengan buat ibadah haji ni? Di situlah Allah Ta'ala nak ajak kepada kita, la tabril fasada fil ardi, jangan duk buat kerosakan. Allah Ta'ala paling tak suka. Hari ni zahir macam-macam benda buruk apa semua ni, Allah Ta'ala kata zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Pasal itu ya Allah Ta'ala ajak kita seawal dalam ibadah kita kepada Allah. Tapi nilai ubudiyah tak ada, akhirnya kemungkaran berleluasa. Yang kedua kena ada dalam diri kita adalah mas'uliyah.
bertanggungjawab akan setiap apa yang Allah Ta'ala berikan kepada diri kita. Ingat persoalan yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila masuk ke alam kubur akan ditanya wa yus'ala an umrihi fima afnah. Umur kamu tu kamu bawa pergi ke mana? Dalam hadis qudsi kata Allah Subhanahu wa taala, kam labistum fil ardi adadas sinin. Hai manusia, hampa hidup atas dunia berapa lama? Maka akan ada manusia yang jawab dalam keadaan takut, dalam keadaan muka tidak diangkat, kecuali dia cuma menjawab labisna yauman au ba'da yaum. Kami cuma hidup sehari ataupun setengah hari sahaja ya Allah. Sebab itulah kita pada hari ini, bagaimana iman kita, bagaimana tanggungjawab kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kita mencegah kemungkaran, bukan luar, cegah kemungkaran dalam diri dulu. Maka nilai yang kedua itu kena ada. Dan yang ketiga, mesti kena mulazamah. Kita mesti kena senantiasa melazimi istiqamah dengan ibadah yang kita ada selama ni. Sebab tu ibadah dia ada dua, ibadah yang khusus dan juga ibadah yang umum. Maka sebab tu apa yang kita buat, biar tak banyak kita buat tapi sikit. Tapi sikit itu tadi mengandungi nilai kualiti yang hebat, seperti mana Sayyiduna Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah, tuan-tuan, orang kulit hitam. Tapi dia ni dijamin syurga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai Nabi pernah tanya kepada Bilal, hadithni ya Bilal bi arja amalin amaltahu fil Islam li'anni sami'tu khashfatin 'alaik baina yadayya fil jannah. Kata Nabi, wahai Bilal, aku nak tanya kepada kamu, apa benda amal yang kamu pernah buat wahai Bilal? Sepanjang kamu hidup dalam Islam, sepanjang kamu hidup atas dunia ni, apa dia yang kamu buat special sangat sampai kamu punya tapak kasut aku pernah dengar di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Masa tu Bilal wafat, dak lagi. Bilal wafat bila? 10 tahun, Ustaz nak. 10 tahun lepas kewafatan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi wasallam. Bilal wafat 10 tahun lepas daripada tu. Ni pun info ni pun saya dengar daripada kuliah ustaz jugalah. Kan pasal Ustaz Fawah dia banyak kuliah sirah. Saya ni jenis penyegan nak baca kitab-kitab sirah ni. Maka jalan yang paling mudah berguru ikut YouTube. Kan duk saya tak ada kerja apa tu, buka salah YouTube tu, dengar kisah-kisah sahabat sebelum tidur. Seronok juga. Kan? Sebab kita ni kadang-kadang sahabat yang kita duk kenal apa, Abu Bakar, Umar, Osman, Ali. Buat kemah tentu ya lah. Kan? Tapi kalau kata hak lain ni, nama yang ustaz kita duk sebut ni, cukup menarik tuan-tuan, buka dalam YouTube. Ni kira saya tolong promote begini. Kan? Buka dalam YouTube sebelum tidur. Bagi ke anak-anak tak apa. Buka sebelum tidur tu, dengar kuliah sirah dulu. Bagi kita kenal dengan sahabat, kenal dengan Nabi. Sebab tu kalau kata kita tengok, Nabi pernah tanya kepada Bilal, sebab Bilal orang yang hebat. Apa jawab Bilal? Ma amiltu bi arja amalin min anni lam atawadda lam atatahhur bukuran tamman fi sa'atin minal laili wan nahar illa sallaitu ma kutiba li an usalli. Kata Bilal, wahai Nabi, aku tak ada lah amalan apa yang spesial sangat, tak ada. Aku cuma jaga daripada sudut apa yang telah difardukan kepada aku, dan juga daripada sudut wuduk aku wuduk bagi sempurna. Maka sebab itulah Bilal ini dia buat ibadah yang sikit, tapi sikit tu tadi dinilai besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, dengan sebab dia jaga kualiti ibadah kita, dijaga kualiti ibadah dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai khulasah daripada malam ni, saya cuma nak ingatkan kepada diri saya dan kepada seluruh hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian yang sudi hadir pada malam ni, yang kita nak ingatkan apa dia? Kita yang pertama sekali, kemungkaran yang kita kena cegah ni dia dalam diri kita dulu. Kemudian kepada orang yang terdekat dengan kita, dan kemudian kepada seluruh masyarakat yang berada di sekeliling kita. Jangan tunggu kita jadi ustaz baru kita nak cegah kemungkaran. Jenuh lah lagu tu. Semua pakat-pakat nak jadi ustaz. Bila nak jadi ustaznya, maka kita pakat-pakat
tegur dan kita pakat-pakat cegah sebelum benda yang kecil menjadi besar, sebelum yang kecil membawa mudarat kepada seluruh umat Islam. Maka inilah perkara yang perlu kita lihat agar kita tak termasuk dalam kumpulan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Islam sebagai pedoman dalam kehidupan kita, landasan syariat Allah itu dijadikan sebagai satu kewajipan yang perlu kita patuh. Al-Quran dan hadis adalah menjadi pegangan dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan kita semua dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih sekali lagi kepada pihak penganjur yang sudi menjemput saya bersama-sama dengan ustaz kita. Saya ni betul-betul malu nak duduk sebelah Ustaz Fawaz pasal orang hebat. Kan kira kita ni kira nak menumpang ulama-ulama. Saya ni muda lagi. Kan kira nak buat tunjuk pandai tak apa nak elok lah. Maka cukup dulu setakat tu. InsyaAllah kita berjumpa lagi di waktu dan ketika. Siru ala barakatillah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz. Jadi kita ada masa lebih kurang setengah jam lagi. Sebelum kita serahkan kepada Ustaz Fawaz sebagai buah penutup. Tu buah penutup tu ada pasal lah. Dah bincang dah kat belakang tadi lagu mana buah penutup. Kat belakang tu kita ada tabung buluh. Kita ada tabung buluh yang kita buat, kita ukir. Taklah ukir bunga-bunga, buat bentuk tabung lah. Kita jual sebatang tu RM10. Jadi tabung tu pihak penganjur dia jual pertama untuk dana kita lah. Untuk dana kita nak buat program-program majlis ilmu ni. Kemudian tabung khas untuk tiap-tiap rumah nak bubuh duit shilling untuk infak pada jalan Allah. Contoh tabung ni pelekat kat rumah. Ya, untuk anak bini apa semua habang ada duit shilling ke apa-apa ke, masuk dalam tu penuh terpulang nak bagi kepada siapa. Kalau boleh mai bagi dekat Balai Islam Rantau Panjang ni lagi bagus. Sebab kita tak ada sembahyang Jumaat, tak ada dana. Pendek cerita macam tu lah. Tapi terpulanglah kepada individu. Kita jual satu tabung tu RM10 sekali dengan derma. Dan apa khas untuk kita jadikan satu tabung infak. Kita nak pergi bagi derma tiap-tiap hari tak boleh. Tak ada masalah nak derma tiap-tiap hari. Balik kerja, balik pergi kuliah, lepas tu balik tidur ke apa ke, tak boleh. Ni duduk kat rumah bila-bila masa boleh infak pada jalan Allah. Penuh kita boleh bagi mana-mana tempat yang kita rasa perlu. Jadi itu salah satu jalan kita nak dekatkan diri kepada Allah. Jadi sebagai buah penutup kepada Ustaz Fawaz, sebelum tu kita terima kasih dulu kepada Ustaz Tarmizi di atas apa yang disampaikan tadi. Kepada Ustaz Fawaz, kita minta Ustaz Fawaz buat satu kesimpulan besar ataupun penutup terpulang kepada Ustaz nak ulah lagu mana. Yang penting mungkin panah lagi ikut. InsyaAllah. Dengan itu saya persilakan Ustaz untuk memberi ceramah. Baik, terima kasih ucapkan kepada Fadil Moderator. Muslimin muslimat, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Bila sebut perkataan kesimpulan ni dia dah landing dah. Jadi landing tak boleh panah dah lah. Dan landing ni dia tak boleh banyak-banyak. InsyaAllah dalam 5 minit lebih kurang insyaAllah kita akan buat kesimpulan yang mudah. Ayah-ayah, ibu bunda rahmati Allah SWT sekalian, kalau kita lihat kemungkaran yang berlaku di negara kita khususnya dan kemungkaran yang berlaku di merata dunia amnya, antara soalan yang kita nak tanya, apakah tanda sebenarnya yang Tuhan nak tunjuk kepada kita? Dan di antara jawapan yang paling mudah sekali, inilah yang disebutkan sebagai asyratis sa'ah. Di antara tanda sebelum kita menghampiri akhir zaman ataupun hari kiamat. Banyak hadis, ayah-ayah ibu sekalian boleh rujuk dalam kitab-kitab. Antara hadis, la yabqa minal Islam illa ismuh. Bila mari akhir zaman ni, Islam cuma tinggal nama aja Islam. Tapi segala gerak-geri perbuatan percakapan tak macam orang Islam. La yabqa minal Quran illa rasmuh. Bukan rasmuh nah, rasmuh macam lagi betul ya. Quran pun hanya tinggal cuma tulisan sahaja, dilekatkan, dibaca, tapi tidak diambil isi dan pengajarannya. Masajiduhum amiratun wa hiya kharabun minal huda. Masjid-masjid hebat, gah, cantik, tapi sunyi daripada petunjuk. Wa ulama'uhum syarrun man tahta adimis samai. Ulama-ulama akhir zaman jadi ulama yang paling jahat, yang ada di bawah kolong langit ataupun bawah ruangan langit. Wa minhum takhrujul fitan. Daripada ulama keluar fatwa pelik-pelik. Wa fihim ta'udu. Dan fatwa tersebut
menjadi fitnah kepada orang-orang awam seumpama kita ni. Senang translate macam tu. Jadi poin yang kita nak sebut, kemungkaran yang berlaku di akhir zaman ataupun kemungkaran yang berlaku ni, nak menunjukkan kita sekarang berada di penghujung dunia ataupun hampir dengan kedatangan akhir zaman. Ayah-ayah, ibu sekalian boleh tengok, minta maaf lah saya duk mengajak belah seberang tengah, banyak kita bicara tentang tajuk kiamat. Antara perkara yang kita boleh kongsi, laporan daripada NASA yang mengatakan, NASA sebut tu sekalian, NASA buat kajian, kemungkinan tahun 2015, tahun depan matahari akan naik daripada sebelah barat. Wallahu alam, benar ataupun tidak. Nah, ni kajian daripada NASA. Berdasarkan pergerakan dunia hari ni, dunia kita duduk bergerak daripada kutub utara ke atas tu, bergerak sengit ke bawah tu. Tahun 1800, abad ke-18 dulu, dia bergerak 9 batu setahun. Maknanya dia bergerak daripada atas tu sengit begitu, 9 batu setahun. Sebab tu dunia globe yang kita beli tu, kita tengok dia sengit. Nah, sengit bukan saja sengit, memang lari. Tahun 2007 mereka buat kajian sekali lagi, kutub utara hak atas hak sejuk ais tu, dia bergerak turun ke bawah 35 batu setahun. Dan tahun lepas mereka buat kajian sekali lagi, mereka menemukan perkara yang cukup menakutkan. Dia bergerak 25 batu sebulan. Darat dengan 12, 300 batu setahun. Maksudnya dia bergerak cukup laju. Dan NASA mengatakan peristiwa ini akan menyebabkan matahari akan naik sebelah barat pada tahun 2013 dan mereka 2015 dan mereka mengatakan ni fenomena alam. Poin yang saya nak sebut di sini, kalau benda tersebut tak betul, alhamdulillah, syukur sangat-sangat pada Tuhan. Tapi kalau perkara tersebut berlaku sekalian, Allahu akbar. Orang kampung kita makan tak habis. Makan tak habis lah. Sebab ayah-ayah, ibu-ibu yang ada di sini, sekali dengan saya, kita semua memahami, bila matahari naik sebelah barat, pintu taubat tutup. Tak ada. Pintu taubat tutup. Orang yang melakukan kemungkaran, yang buat dosa, yang buat maksiat, tak bertaubat pada Allah, Ustaz. Matahari naik baru nak bertaubat, pintu taubat tutup. Orang yang dah bertaubat kepada Allah tapi taubatnya belum lagi diterima, boleh jadi ada beberapa penghalang. Antaranya dia bertaubat, mulut dia sebut astaghfirullahalazim, tapi tidak ada an-nadamah, tak ada rasa menyesal langsung dalam hati. Boleh jadi perkara tersebut menyebabkan taubatnya tidak diterima. Minta maaf, matahari naik sebelah barat, orang macam ni pun pintu taubat Tuhan tutup. Yang kita takut, kita duduk kategori hak nombor 2 tu. Takut tu lah. Hasan Basri pernah mengatakan, sekiranya aku mengetahui satu sebutan zikir aku diterima oleh Allah, aku buat kenduri seluruh penduduk Baghdad. Kalau aku tahu satu je sebutan aku Tuhan terima, aku buat kenduri seluruh penduduk Baghdad. Kata-kata tersebut menunjukkan Hasan Basri sendiri tidak tahu sebutan zikir dia tu Tuhan terima ataupun tidak. Sebutan astaghfirullahalazimnya Tuhan terima ataupun tidak, dia sendiri tidak mengetahui. Sebab tu poin yang saya nak sebut pada malam ini saya sebagai kesimpulan, bila datang hampir dengan akhir zaman, manusia akan semakin banyak melakukan kemungkaran. Nak membenarkan sabda Nabi SAW, termasuklah kemungkaran dari sudut kepercayaan, pahaman dan sebagainya. Sebab tu yang kita dah dengar ustaz-ustaz dah mengajak umat Nabi SAW akan pecah 73 golongan, semua masuk dalam neraka melainkan satu ya. Bila ditanya siapa yang satu tu, ma ana alaihi wa ashabi, jalan yang di mana aku dan para sahabatku berada di atasnya. Poin mudah kita nak sebut, kepahaman daripada hadis tersebut, manusia akhir zaman makin pecah, kuih banyak. Kasar bahasa, makin teruk ni, kuih banyak. La taqumus sa'ah illa ala syirarin nas. Ulama mengatakan kiamat tidak akan terjadi sehingga dunia ni penuh dengan orang jahat. Cuma poin yang saya nak kongsi sama-sama malam ni, ayah-ayah, ibu-ibu yang dirahmati Allah SWT sekalian, mulai malam ni kita nak minta sama-sama lah buat sedikit perubahan. Buat perubahan ni Ustaz. Banyakkan bertaubat balik pada Allah Subhanahu Wa Taala, banyak akan melakukan amal ibadah, banyak akan menuntut ilmu di masjid. Nampak orang buat maksiat Ustaz, sama-sama mencegahnya setakat mana yang kita mampu. Jangan menyokong orang-orang yang melakukan kemungkaran, jangan terlibat dalam sekarang perkara yang membawa kita kepada dosa dan kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak gaya malam ni nak kena start dah. Dah sampai masa dah Ustaz. Kalau orang lain pakai tak mau buat belaka, kita hadut dia kata panjang ni buat dulu Ustaz. Takut Ustaz, takut. Baru ni kita mengajak tajuk Dajjal. Sikit Ustaz, boleh ke no? Pak macam marah dah nampak gaya Ustaz. Boleh no? Kita bicara tajuk Dajjal baru ni. Ada sebuah hadis mengatakan sebelum kedatangan Dajjal, dunia kita akan kemarau 3 tahun. Tahun yang pertama, hujan cuma turun 2/3 tahun. Kita translate dalam nombor senang. Hujan turun 240 hari sahaja.
120 hari kering, kemarau. Tahun yang kedua dia akan turun 1/3 tahun. Kita translate 120 hari. Tahun yang ketiga tak turun terus. Kita mengaji baru ni, ada ulama mengatakan, ada ustaz mengatakan, ni pendapat dia sekalian, teori dia. Dia mengatakan kemungkinan tahun ni, tahun 2014 ni, tahun yang pertama daripada 3 tahun tersebut. Tapi dia gunakan hujah akal lah. Dia kata cuba perhati hujan tahun ni, tak sama macam tahun lepas. Cuba perhati keadaan tahun ni, panasnya lebih daripada tahun lepas. Keadaan kering tahun ni lebih daripada tahun lepas. Wallahu alam. Kalau tak betul, alhamdulillah. Boleh faham je lah. Cuma kita nak minta sama-samalah buat perubahan mulai daripada malam ni sekalian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berkati kehidupan kita, berkati keluarga kita, berkati masyarakat yang ada di sini, hatta negeri dan negara kita, insya-Allah, mudah-mudahan. Jadi saya rasa cukuplah sekadar tu untuk malam ini. Saya mohon maaf terkasar bahasa, tersalah kata dan penyampaian yang agak kurang memuaskan. Dan minta maaf banyak-banyak. Jazakallahu khairal jaza atas jemputan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Ustaz Fawaz di atas kesimpulan yang dibuat tadi. Dan mudah-mudahan kita semua pada malam ini dapat mengambil iktibar dan ilmu yang disampaikan oleh kedua orang ahli panel kita, dan kita dapat beramal dengan ilmu-ilmu tersebut. Mudah-mudahan Allah mengira akan himpunan kita pada malam ini sebagai amal ibadat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan menjadi saksi untuk kita menempah syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi untuk pengumuman pada bulan depan 31 hari bulan 5 kita ada menjemput Ustaz Malik, pengerusi pemeram, ataupun dia ni penulis buku sebelum dan selepas Morsi, berduit dengan Ustaz Nana Tanjung. 31 hari bulan 5 akan membincangkan isu-isu kebangkitan Mesir dan perbandingan dengan di Malaysia. InsyaAllah. Mudah-mudahan kita semua dapat hadir insya-Allah. Dan sekali lagi saya ucapkan, saya mewakili pihak penganjur program, terima kasih saya ucapkan kepada kedua-dua orang ahli panel kita, Ustaz Tarmizi dan Ustaz Fawaz, kerana kesudian mereka hadir pada malam ni dan berkongsi dengan ilmu dengan kita. Dan terima kasih banyak-banyak kepada muslimin muslimat yang hadir pada malam ni. Mudah-mudahan Allah memberkati kita. Maka kita tutup majlis kita pada malam ni dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir, takbir, takbir. Tak mahu nak tahu tu lah.